إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kana sallallahu alaihi wasallam. Syahadan ketahui olehmu bahawasanya yang dikasihi oleh manusia di dalam dunia itu hakikatnya itulah sebenarnya kembali kepada kasih akan Allah Ta'ala. Kerana sekalian suatu yang dikasihinya di dalam dunia itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerahnya bagi hamba-Nya itu, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, surah An-Nahl ayat 53. Dan barang sekalian yang bagi kamu, wa ma bikum, apa saja barang yang ada bagi kita ni, yang kita dapat nikmat, sebenarnya min ni'matin faminallah, daripada nikmat itu ialah daripada Allah Ta'ala. Mana semua itu adalah hakikat daripada Dia, maka naklah dipandang dengan tepat, bukan sekadar diketahui, sehingga melahirkan rasa qalbi kita dengan Allah. Betapa hebatnya nikmat-nikmat yang dikurniakan, tidak ada sesuatu pun yang terlepas, melainkan semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa mungkin hati manusia nak lari dari Tuhan? Dan dari kerana inilah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, innal mustahiq lil mahabbati huwa Allah ta'ala wahdah, wa anna man ahabba ghairallah la min haitsu nisbatuhu ila Allah ta'ala fazalika li jahlih wa qusurih fi ma'rifatillahi ta'ala. Bahawasanya sebenar-benar bagi yang dikasihi itu ialah Allah Ta'ala. Mana yang sebenarnya patut kita kasih, kita sayang, kita rindu ialah Dia, Allah mana. Padahal sendirinya, ya, mana tunggal, ya, tidak ada bercampur dengan yang lain. Mana Allah Ta'ala kita kasih dan keadaan Dia tunggal, wahdah. Buat kasih mutlak hanya pada Dia. Kasih yang lain semua muqayyad, ya. Kasih yang lain kita kait dengan Allah Ta'ala. Kasih pada Rasul, sebab Rasul itu adalah orang yang membimbing kita jalan Dia. Kita kasih pada sahabat-sahabat juga, orang yang menyambung kerja Rasul, membawa kita jalan Tuhan, dan itulah guru dan sebagainya. Ada pun kasih Allah Ta'ala itu tak ada tafsir lagi lah, itu mutlak, ya, sebab dari Dia segala-gala. Dan barang siapa kasih, ia akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia kasih pada harta benda dia, dia kasih anak bini dia, dia kasih kepada dunia dia, padahal tiada daripada sekira-kira dibangsakan suatu kepada Allah Ta'ala. Mana dikasih itu bukan sebab kasih kerana Allah, kasih babi buta mungkin. Maka ada demikian itu kerana jahil ia akan makrifat bagi Allah, ya, dia jahil sebab terjadi itu. Dan kena sangat singkat makrifatnya akan Allah Ta'ala, kusur, mana cetek sangat dangkal pengenalan dia dengan Tuhan. Dia lebih kenal makhluk daripada Allah SWT. Dia lebih kenal diri dia daripada Tuhannya yang menjaga dan mengawalnya, ya. Itulah bahayanya bila tidak ada makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Sebab bila kenal sebenar, dia akan kasih sebenar dengan Tuhan. Rindunya, kasihnya lebih, sebab dia kata ulama paling kurang, ya, bukan lebih tu, paling kurang, paling bawah sekali lah. Taraf kasih tu mesti kasih dia macam lelaki gila ke perempuan, perempuan gila ke lelaki, macam tu lah, ya. Macam orang cinta tentang gila, dia duduk sana teringat, dia teringat dia. Itu paling kurang.
tu paling kurang, label paling bawah. Ya, kalau tak ada tu mana ambil jawab dia. Bahagian mahabbah dengan Tuhan tak ada. Dia tak ada, jawab dia ambil. Wasak, orang tu akan jadi wasak. Dia akan melebihkan benda yang lain, dia akan dapat berselap dengan benda lain. Sebab tu bila hati kita berselap dengan selain Allah, bermakna kasih kita tidak mutlak. Kasih kita belum sempurna betul lagi. Kalau sempurna, confirm dia akan resap. Ya, itu. Sahibul haqiqah ghaba anil khalq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makrifat yang sebenar, dia gaib yang lain tenggelam, yang dia dengan Tuhan ni. Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Al-arif mana orang yang benar-benar mengenali Tuhan. Maka orang yang benar mengenali Tuhan apa? Taraf dia, mahabbah dia tinggi. Ya. Maka ketika itu la yazalu tiraruhu, sentiasalah ittirar qalbi dia, siddatul faqri dengan Tuhan, confirm 24 jam ittirar qalbi dengan Tuhan, fakir. Benar, wala yakunu ma'a ghairillahi qararu, tidak ada selain Allah menjadi ketetapan, ya, kelegaan, ketenangan, kebahagiaan diri, tak ada. Dia dengan Tuhan ni tidak dia dapat tu. Banyak zikir lah kan. Iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar sarfat asrar, wa iza safal asrar kana ma'allahi qarar. Tu qarar, tetap. Dia akan tetap dengan Tuhan bila dia dapat kemanisan dengan Tuhan. Banyak zikir, maka terang kami. Bila terang sir dia, maka dah layaklah dia berdamping dia dengan Tuhan. Qalbi dia tak putus. Itulah saumul haqiqah. Ya, saumul haqiqi, itulah dia, puasa hakikat itu dia. Mana kita dah menahan di qalbi dan sir kita daripada yang lain. Kita puasa ke dia, jangan dipandang pada lain. Macam mana kita puasa, tak makan tak minum, kita tahan. Jangan makan, jangan minum, maka tahan ingatan. Jangan berpaling melainkan dengan dia setiap saat tu. Ya, tonton test 1 jam ni. 1 jam ni, kalau satu hari aku rasa selamat 1 jam ni. Kunci jam duduk tu menghadap orang yang lain tu. Dia tengok rasa dia lain lah. Rasanya sejam ni je. Agak payah lagi 10 minit. Kalau tak ada juga balik dengan kola. Ya, 20 minit ambil jam 20 minit. Fokus betul-betul, istighal betul qalbi dengan dia. Ya, buang yang lain, tumpu betul. Padam yang lain. Ya, terasa kan. Sebab tu suluk dia buat benda ni. Sebab tak masuk suluk sui. Gugi tu. Tak masuk suluknya sui tu. Gugi dan tu tempat kita nak menapis. Suluk tempat kita nak tapis dan nak tapis betul-betul dia menghadap. Jangan suluk pergi kat dapur masak makan ni je. Kamu masuk suluk 60 kilo, keluar suluk 70 kilo. Itu kan. Ya. Sebab suluk tu ada penting. Siapa yang atur bukan kita kan. Arifin Nabilah atas yang atur benda tu. Dengan adabnya dan sebagainya. Ya, supaya kita dapat masuk menjelajah yang makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Allah. Kerana adalah orang yang makrifah akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifah. Mana makrifat dia bukan lagi dengan akal, tapi dengan qalbi, dengan sir, dengan ruh. Tiada kasih akan suatu di dalam dunia. Mana kalau qalbi kita tengoklah qalbi kita, rasa dengan makanan dia sedap tak? Rasa dengan kehebatan dunia, pakaian, kenderaan, rumah tangga semua, dia rasa tak sedap? Ya. Dapat benda tu kita rasa sama je ke ataupun ada beza? Kalau sama, alhamdulillah. Ya, hatta yastawa indahu al-ghina wal fakir. Ya, sama bagi dia. Kaya, miskin, ada tak ada serupa. Bau dia betul. Sebab apa dia rasa sama? Sebab keperasaan dia tak pergi pada makhluk, dia dah pergi ke Tuhan. Dia tengok benda dunia sama, tak ada apa. Cantik, molek, semua tak ada apa. Sebab tidak memberi asar, kesan dalam qalbi dia. Sebab dalam qalbi dia mahal tu. Qalbi dia mahal. Kita nak beri kat dia, jangan beri kat lain. Sebab zikir qalbi jangan putus. Tu. Allah jalan dia lah. Kasih akan sesuatu yang di dalam dunia ni, melainkan kasih akan Allah. Kerana sekalian nikmat itu milik bagi Allah Ta'ala yang diberikannya kepada hamba-Nya. Kalau ada kasih kita pada makhluk pun, rasa suka tu pusing bercepat balik ujung dia tu, kerana Allah Ta'ala.
Ya, kita kasih benda ni sebab benda ni kita dapat gunakan jalan pada Allah. Dia kemuncak dia tu kasih sebenar tunggal lah dengan dia. Tu kasih yang sebenar ialah billah dengan Allah Ta'ala. Tu. Dan adalah sesuatu yang dikasihi oleh manusia itu, dia ada 5 perkara. Sekalian itu kasih akan Allah juga. Yang pertama, dikasih akan dirinya dan sekalian yang dibangsakan pada dirinya itu. Misal seperti ahlinya, anaknya, kerabatnya, segala kekasihnya, hartanya, ilmunya dan barang sebagainya. Maka sekalian itu nikmat dari Allah Ta'ala, bukan dia punya pun. Ya, kembali balik kasih itu kepada Tuhan. Sesungguhnya jangan ia kasih akan sekalian demikian itu, melainkan kasih akan Allah. Ya, di mana kasih itu kerana Allah, bukan dikasih kerana nafsu kan. Kerana diingatkan di dalam hatinya nikmat daripada Ta'ala kepadanya. Itu semua benda itu adalah dari dia. Dia beri pinjam kat kita sekejap je. Maka menambahkan lagi kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dengan memandang pemberian tadi, maka kita nampak, sampai nampak pemberi. Ya. La yatimmun ni'am illa biru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan sampai dia ternampak munim. Sampai dia terpandang kalbi daripada mun'im. Masya Allah, ni kurniat haza min fadli rabbi. Apa dia rasa tu? Kalau tak rasa tu maknanya racun. Zahir nikmat padahal bala pada hakikat. Sebab bila kita terima banyak, kita lupa dia, makin tertutup kalbi. Dan bila kalbi tertutup, habislah. Tak ada makna hidup kalau kalbi tertutup dengan Allah Ta'ala. Ya, dah sama taraf macam orang kafir. Siapa tak ingat, dia minta ke darah. Dia duduk dalam kandang lembu je kan. Orang kafir tu selayak duduk dalam kandang babi kan. Babi boleh lagi baik. Babi pun tak ada dosa kan. Ini dia ada akal ni, tak kerti kenal Allah dan Rasul. Akan lebih teruk daripada yang kaki 4. Yang kedua, kasih ia akan orang yang berbuat kebajikan kepadanya dan kepada anaknya, kepada segala kerabatnya. Ya, sebab jubilatil insan yuhibbu man ahsana ilaihi. Diperangaikan manusia itu dia kasih pada orang yang buat baik. Sebab dia man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak syukur manusia tak syukur Tuhan. Bermakna di sini Allah Ta'ala suruh pandang asbab, kemudian terus kepada dia. Tapi syukur pada manusia bukan macam syukur ke Tuhan. Syukur Tuhan kita sembah dia. Yang syukur manusia kita sembah dia pula, syirik pula kita. Ya, taraf dia ni. Jadi maknanya rangkaian balik kepada Allah Ta'ala. Dan ada sekian kebajikan yang didatangkan oleh orang kepadanya pada hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Jadi orang sebenarnya apa? Postman je lah kan. Macam mana kita terima surat daripada postman? Ya, kita ambil surat tu tengok stamp. Oh, daripada Kedah. Oh, ini Mahmat ni, ini dolar ke apa? Tahu nampak? Ya, postman tu kita ucap terima kasih je lah. Terima kasih tuan ni. Lepas tu kita tengok hati ke sana. Gitulah kita terima kalau orang bagi wasitah, nikmat melalui wasitah. Orang bagi atau pekerjaan gaji, kita terima kasih pada Zahir. Hakikat terus pandang dia. Kalau tak pandang, menepati barang curi je. Ambil barang tak kenal tuan, curi lah maunya. Kerana orang yang berbuat kebajikan kepadanya pada hakikat suruhan Allah. Orang beri kat kita, dia gerakkan hati. Siapa dia gerakkan hati? Allah Ta'ala juga kan. Ya, semua tu hakikat dari dia. Sebab dia sampai jalan hakikat sebenar, Masya Allah, tenanglah jiwa. Lagi tak masuk jalan hakikat sebenar dia kot, dia berpusing gitu dan pening. Yang menyampaikan ia akan kebajikan kepada Allah Ta'ala kepada, dan adalah sebenar-benar yang dikasih itu adalah Allah Ta'ala. Sebab semua daripada dia. Satu. Yang ketiga, kasih ia akan orang yang berbuat kebajikan padanya, ya, kepada orang muslimin. Dia kasih pada bapa jaga dia dan sebagainya. Ya, akan saya sekalian kebajikan daripada Ta'ala. Ibu bapa pun siapa bagi dia. Ya, semua perasaan itu dia Allah Ta'ala yang tanamkan. Dan tiada kasih ia akan orang yang membuat kebajikan kepada orang muslimin itu seolah-olah hakikat ini tak kasih kepada Ta'ala. Sebab disuruh kita kasih orang itu sebab ada rangkaian dengan Tuhan termasuk. Mana kasih itu kasih muqayyad. Kasih dikait balik, pergi kepada Ta'ala balik. Kalau dikasih putus itu aja, terikat dengan makhluk, atau jangan, tu bala kan. Dia mesti pergi balik terus kepada Tuhan balik. Ya, matikan di situ balik. Keempat, kasih akan suatu yang elok rupanya. Sama ada elok itu pada zahir jisimnya yang dapat oleh panca indera, mana kesedapan nikmat melihat, atau eloknya pada batin yang dapat akan dia dengan mata hati.
Seperti kasih akan anbiya, itu nikmat batin. Kita kasih pada Rasul, itu kurnia Tuhan. Kita kasih pada ulama, itu kurnia Tuhan. Ya, bukan senang sifat kasih itu semua dia yang ijaz. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini wa ta'at. Mana yang membalikkan hati ialah dia. Itu minta Tuhan tetap. Dan sekalian orang yang bersifat dengan kepujian, kerana orang yang perangainya ada demikian itu dikasihi oleh hati. Mana hati itu akan kasih pada orang yang buat baik pada dia. Maka tanya siapa lebih buat baik kepada Ta'ala? Habis semua hakikat daripada dia. Lepas tu mesti dimuhasabah, boleh nampak balik. Dan jikalau jahat rupa tubuhnya sekalipun, pada rupa tak elok pada hakikat, tu dari dia. Bila pandang kepada dia, tu dapat satu nikmat besar. Ya. Sebab orang yang ketika memandang, dia tak terhenti pandangan daripada makhluk. Itu maksudnya. Dia pandang benda tu hudur ke cantik ke, tadi hal bagi dia. Dia akan nampak di belakang tu. Sebab benda tu mazhar dia. Tempat zahir memandang kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Kalau tak kerti memandang, habis dia pandang benda cantik, habis dia leka itu. Ya. Akhirnya dia tertawan jadi hamba benda tu. Kalau dia tengok benda hudur pula, dari dia jahat, dia umpat benda, kata benda tu hudur lah, inilah jadi rosak je. Ya, manakala pandangan bukan pandangan makrifat, dia akan rosak. Pandangan yang selamat adalah pandangan ahli makrifah. Mana-mana dia pandang, dia pulang kepada Tuhan balik. Cantik ke wuduk ke apa ke, semua hakikat dari dia. Bila dari dia, semuanya indah pada hakikatnya. Sebab dia yang mentaksiskan. Ya, dia yang mentaksis. Pandang kepada mukhassis. Jangan pandang pada mukhassas, pada mukhassis. Mukhassis itu dia lah. Mukhassas mana yang dia taksis makhluk. Pandang pada dia. Kerana segala sifat kepujian keelokan rupa batin itu, dan tiada yang memperbuat akan keelokan zahir mereka dan keelokan rupa batin melainkan Allah Ta'ala, semua daripada Tuhan. Maka kasih ia akan mereka itu kembali pada hakikatnya, kasih kepada Allah Ta'ala. Maknanya yang hakikat tu jangan tertutup. Maknanya tu nokta akhir tu. Nokta akhir, dia pandang balik nampak dia. Dia pandang-pandang sana balik nampak dia. Ya, apalah pandangan dia tu ada makna dan ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Mana pandangan dia membuka hijab, bukan menutup atau menjadi hijab. Tiap-tiap pandangan kita dua, sama ada terbuka hijab atau tertutup. Itu dua. Dan kita punya pendengaran, kita punya apa, penglihatan, semua tu. Sebab tu dia ada dua sifat dalam tiap-tiap saat, ittisal atau infisal. Tiap-tiap saat insan tu akan ittisal, makin rapat kalau kena cara dia. Ataupun infisal, dia semakin jauh. Kalau tak kena cara dia, ini cara dia lah. Maknanya ketika dia bermurakabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Yang kelima, kasih akan orang yang serupa dengan dia, seperti kasih kanak-kanak akan sama kanak-kanak, seperti kasih orang tua akan orang sejenis tua dia, dan seperti kasih binatang akan binatang yang sama jenisnya. Lembu kasih lembu, ke bawah kan. Maka sekalian itu kembali ia kasih pada Ta'ala juga. Sudut mana? Kerana tiada yang menjadikan sekalian demikian itu melainkan Allah Ta'ala. Balik-balik semua. Jadi pemikiran kita kena asak begitu. Ulangkan balik kepada dia. Jangan tak pulang. Sebab kita bukan kita punya, jangan ambil dia punya semua tu. Dan hasilnya bahawasanya kasih ia akan sekalian makhluk itu kembali ia kasih kepada Allah, pada orang yang ahli ma'rifatullah. Ya, dia nampak je benda nikmat, lagi kuat makrifat dengan Tuhan sebab dia nampak dari Tuhan. Kesalahan pada orang yang jahil akan makrifat Allah, dia tak kenal Tuhan, maka itu tersimpan kasihnya kepada makhluk. Dia tengok je makhluk cantik, tangkap itulah. Akhirnya dia gila dengan situ. Kecantikan makhluk, kecantikan dunia, kesedapan dunia, itu dipanggil apa? Mahjub. Orang tu terhijab. Dan tidak ada azab paling besar bila manusia terhijab dengan Tuhan. Fasababul azab wujudul hijab. Sebab azab jiwa manusia bila terhijab dengan Allah Ta'ala. Ya, wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim, dan nikmat paling sempurna bila dia terbuka qalbi dia dengan Tuhan. Dan tiada terlebih lazat yang dikasih itu melainkan makrifat akan wajhil karim. Ya, wa itmamun naim bi wajhil karim, bi ru'yatil wajhil karim, bin nazar ila wajhil karim. Nazar dua sama ada nazar zahir terus di akhirat, nazar di dunia bil musyahadah, syuhud akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nikmat yang besar. Dan dari kerana inilah kata ulama ahli sufi,
inna fid dunya jannatan. Itu inna fid dunya jannah man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullah taala. Ya, itu jannatul muajjalah. Ada dua tu disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun. Bila kalbi dia dibukakan kegerunan dengan Tuhan, maka dia akan dimasukkan dalam dua syurga, akhirat satu, di dunia satu. Inilah jannatul ma'rifah. Barulah hati dia ada gerun, rasa bila dia sebut. Baru dah masuk, dia kata iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Tuhan, gegar dalam ni. Sama ada gegar jalan atau jamal ni. Maka dia masuk sini dan habis dia masuk lain makrifat sebenar, maka masuklah dia lain kekasih Allah. Siapa dia kekasih Allah? Aulia. Maka Tuhan kata apa sifat aulia? Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih Allah dia tak ada khauf, gerun satu tak ada. Khazan satu tak ada. Tak ada duka cita, lapang selapang. Sebab apa lapang? Sebab dia dah masuk jannah al-muajjalah. Dalam syurga mana ada benda merunsingkan, mana ada benda serabut. Kalau serabut tu boleh masuk. Bagaimana kalau kalbi kita ada tension, ada pening, ada bearing, itu boleh masuk kan. Ya. Kalau kata anak ni pening asyik, kenapa? Kita tanya, kenapa kau tak masukkan kau dalam jannatul muajjalah? Ya. Masuklah dalam jannatul muajjalah, semua terjawab. Kau takkan ada runsing, tak akan ada bearing, steering, apa nama tadi lagi dah. Tamam. Sebab dalam syurga tak ada benda yang mendukacitakan, yang merunsingkan, ya, sama ada syurga di sini atau syurga di sana. Itu dalil Quran terang. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzan. Mafhum mukhalafah dia, kalau kita ada khazan lagi, ada takut, itu belum masuk kan? Belum masuk. Kalau masuk di lapang, tak ada benda kan? Rehat, serehat-rehat. Sebab jasad dia saja di sini, rohani dia di sana. Rohani di alamil malakut, alamil jabarut, ya, ma'rifat dengan sedap, berlazat dia dengan Tuhan. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu seronok. Kalau kita ambil seronok dengan manusia, dengan makhluk, mana kita sendiri menempat tiket untuk jahannam. Ya, untuk merosakkan diri kita sendiri. Ya, ya itulah orang yang sentiasa hudur hati ini, itu dia panggil apa? Dia masuk jannatul muajjalah. Ya, ingatan hudur qalbi, itu sifat jannatul muajjalah. Jadi kalau jannah lawannya apa? An-nar. An-narul muajjalah apa dia? Ialah ghaflah. Neraka yang disegerakan apa dia? Ialah kelalaian. Kelalaian tu ibarat neraka. Yang menyebab bila lalai je hati kita pening. Bila kita menghadap balik ke Tuhan, tenang. Ya, sebab tempat menghadap Tuhan pun dirasa lain berkat. Kita masuk masjid lain rasa kan. Dengan kita masuk kasino, masuk bab, masuk pasar macam mana rasa pening pula. Lagi pasal Ramadan lagi pening, semua tengok nak beli kan. Kalau boleh dengan meja-meja ni nak angkat kan. Lepas tu makan tak ada apa pun, dia kena tipu dapur mata, semua nampak dia nak beli. Bawa duit 100 tak cukup kan. Pom-pam habis semua kan. Habis. Atau dia antara apa, cari jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Maknanya tambatkan kalbi kita bermesra dengan dia melalui banyakkan zikrullah dan hudurkan hati kita, dan besar kali minta pertolongan dengan dia biar disingkap, dibuka habis. Dibuka tak ada siapa boleh tutup. Kalau ditutup tak ada siapa boleh buka. Al-Fatah tu nama dia. Habis. Allah. Kemudian arti bahawasanya adalah di dalam dunia ni syurga, barang siapa masuk, ya, nasihat tiada ingat kepada syurga di akhirat. Wah, ni kau habis dengar marah ni. Wah, ni mana-mana pelajaran. Kau tak faham dan diam. Ya, itulah makrifat akan Allah Ta'ala. Ya, sebab ru'yah pembukaan dia besar. Di sana pun yang besar tu juga. Wujuhun yauma idzin nadhirah, terbuka. Ya, dia dapat tu, lain dia tak nak. Nikmat bidadari pun hilang. Hebat-hebat bidadari, bila dia dapat menghadap Tuhan, habis semua tenggelam. Itu nikmat terbesar sekali. Ya, habis. Kemudian faslun fi bayanil asbab al-muqawwiyah li hubbillah. Akan datang dibuat sebab-sebab yang menguatkan hub kita kasih dengan Tuhan. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma Allah karim ya.
Alhamdulillah. Ya,